inspirasi, inforia, Islam, semuanya diikin. Berita ini dibawakan eksklusif oleh Kembara Salam Travel and Tour Sdn Bhd. Layari www.kembarasalam.com atau hubungi 010-8272-659 untuk info. Kembara Salam, peneraju destinasi pelancong anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Pegawai perhubungan masjid dalam kalangan anggota polis akan ditempatkan di masjid dan surau terpilih di negeri Kelantan bagi memantau jemaah yang hadir mematuhi prosedur operasi standard ditetapkan sepanjang bulan Ramadan. Sehubungan itu, menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafi'in Mahmad, walaupun kelonggaran telah diberikan termasuk pelaksanaan solat tanpa penjarakan fizikal dan solat sunat tarawih serta jualan di Bazar Ramadan mulai 1 April ini, pematuhan terhadap prosedur operasi standard perlu diteruskan. Datuk Syafi'in memberitahu perkara itu pada sidang media selepas menyempurnakan isyadat penghargaan Pingat Jasa Pahlawan Negara peringkat kontinjen Kelantan yang diadakan di Dewan Ketua Polis Negara di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pasir Mas, Kelantan. Kelebihan mempunyai hutan simpan dalam kampus Universiti Teknologi Mara UiTM berdekatan cawangannya di Kuala Pilah Negeri Sembilan dan Jengka Pahang membolehkan institusi pengajian tinggi awam IPTA berkenaan mendapatkan pengiktirafan dunia. UiTM menyasarkan untuk memperolehi pengiktirafan Other Effective Area-Based Conservation Measures daripada Kesatuan Antarabangsa untuk Konservasi Alam Sekitar. Mengulas selanjut, Naib Chancellor UiTM, Profesor Datuk Dr. Roziah Muhammad Jano berkata, usaha berkenaan sedang digerakkan oleh Institut Jaringan Industri, Alumni dan Komuniti untuk mendapatkan pengiktirafan tersebut melalui UiTM Campus Kuala Pilah dan Jengka. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Berita itu tadi telah dibawakan eksklusif oleh Kembara Salam Travel and Tour Sdn Bhd. Layari www.kembarasalam.com atau hubungi 010-8272-659 untuk info. Kembara Salam, peneraju destinasi pelancong anda. Kembara Salam. Pakej muslim yang terbaik untuk anda. Bermusafirlah bersama Kembara Salam. Menawarkan pakej Jordan Palestin, pakej Eropah dan Balkan. Layari www.kembarasalam.com atau WhatsApp 010-8272-659. Kembara Salam, peneraju destinasi pelancongan anda. Kapsul Masa. Pada 8 November dalam tahun 1975, kilang kelapa sawit milik Perbadanan Ladang-Ladang Tabung Haji, sebuah agensi lembaga urusan dan tabung haji dirasmikan. Kilang ini terletak di Keratung Pahang. Perasmian kilang ini dilakukan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Husin. Turut hadir dalam upacara ini ialah Menteri Perdagangan dan Perindustrian Yang Berhormat Datuk Hamzah Abu Samah, Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Muhammad Jusoh dan Datuk Husin Noruddin, pengerusi Lembaga Urusan dan Tabung Haji. Kilang yang berharga lebih kurang 12 juta ringgit ini merupakan sebuah kilang pemprosesan kelapa sawit daripada ladang-ladang kelapa sawit yang dimiliki oleh Lembaga Urusan dan Tabung Haji. Dalam ucapan perasmiannya, Tun Abdul Razak memuji segala usaha pihak tabung haji dalam membina kilang ini, lebih-lebih lagi dengan menggunakan sumber kewangan sendiri, iaitu daripada simpanan ahli-ahlinya seramai kira-kira 250,000 orang. Di samping itu, beliau turut menyeru agar badan dan agensi kerajaan yang lain untuk mencontohi tabung haji dalam usaha melaksanakan sesuatu projek bagi mengukuhkan lagi kedudukan kewangan negara. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Raditu billahi rabba
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا 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 وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi dan juga salam duha untuk seluruh rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Aspirasi 10.1 kembali bersiaran bersama Nur Hayati Paradi untuk perkongsian kita pada hari Khamis hari ini. Moga-moga Allah kurniakan kita keberkatan pada masa dan waktu, insya-Allah, dan moga-moga Allah berikan kita kesempatan untuk terus menelaah ilmu dan juga mencari makna dalam kehidupan kita sebaik mungkin, insya-Allah. Dan alhamdulillah hari ini bersiaran untuk tanggal 31 Mac 2022, hari terakhir di bulan Mac. Kita berada di tanggal 28 Sya'ban 1443 Hijrah. Moga-moga Allah berkati kita di bulan Sya'ban ini dan Allah temukan kita dengan Ramadan nantinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apapun, terlebih dahulu ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi yang baru saja mewarnakan pagi Khamis anda bersama dengan Pian dan juga Lukman. Alhamdulillah, moga-moga setiap perkongsian kami di Radio IKIM ini memberi makna dalam kehidupan anda rakan pendengar IKIM, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, kita bakal mulakan kejap lagi perkongsian pertama kita menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Akan bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram untuk sambungan pengajian Matan Zubat untuk bab himpunan perbahasan perihal haji dan umrah. Kita akan beralih ke bait yang ke-517. Jom sama-sama kita belajar tambah ilmu pagi ini untuk ibadah umrah dan juga haji, insya-Allah. Untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Al-Quran dan Lailatul Qadar. Di waktu malamnya tambahkan ibadah. Bacalah Al-Quran, banyakkanlah sedekah, terawih kerjakanlah walaupun sunat. Pelihara mata
lah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sa kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Dua. Kejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan Radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti 3 langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan, cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000. Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03 6204 6323. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdal untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayuh kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad sehingga 30 April 2022 sahaja. Jimat berganda-ganda. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh, hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Sedekah merupakan amalan yang paling dituntut dalam Islam. Ayuh kita berinfak melalui kempen infak telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rasyid. Pertubuhan ini telah berjaya membantu ramai umat Islam di Kemboja yang tiada akses air bersih. Mereka sangat memerlukan bantuan anda. Bantulah menyumbang di www.infaktelagaarrasyid.com. Saya ulang, di www.infaktelagaarrasyid.com. InsyaAllah pahala dan rezeki yang berkekalan menanti anda kelak. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tahsinul Ibadah untuk pengajian Matan Zubat, sambungan pengajian Matan Zubat insya-Allah untuk perkongsian kita pada hari ini. Dan bersama dengan kita tak lain tak bukan kita bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama kami lagi pagi ini untuk bersama kita menelaah pengajian Matan Zubat untuk bab himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah Ustaz. Tapi sebelum tu kita mulakan dengan sedikit mukadimah Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ejen Hayati Paradi dan sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada diriwayatkan sebuah perkataan daripada ulama yang berbunyi al-bala'u muwakkalun bil mantiqi. Al-bala'u muwakkalun bil mantiqi. Bermula bala itu diwakilkan ataupun dijadikan perkataan sebagai wakilnya. Dijadikan perkataan itu sebagai wakilnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amat menyukai yang disebut sebagai tafaul. Tafaul ini maksudnya bicara yang baik ataupun menyangka yang baik. Bila kita lihat sesuatu keadaan, maka kita bicarakan dengan bicara yang positif. Kita sangkakan dengan sangkaan yang positif. Maka inilah perkara yang dipanggil tafaul hasan, iaitu menyangka-nyangka yang baik daripada sesuatu isyarat, daripada sesuatu perbuatan ataupun daripada sesuatu peristiwa. Kita menyangkakan daripada peristiwa ini akan berlaku perkara yang baik. Yang inilah yang disebutkan sebagai tafaul hasan. Contohnya ketika sembahyang al-istisqa, imam akan mengubah kedudukan rida yang ada di atas bahunya. Bahagian hadapan akan diterbalikkan ke belakang dan bahagian bawah akan dinaikkan ke atas. Dengan tafaul bahawasanya Allah Ta'ala mengubah dan menterbalikkan secara atas dan bawah, depan dan belakang, maknanya menterbalikkan keadaan yang buruk ini secara keseluruhannya kepada keadaan yang baik. Dibuat dalam bentuk satu perbuatan yang perbuatan itu tidak boleh mengubah daripada kemarau kepada hujan, tetapi dikasatkan, ditafaulkan seperti mana diubah rida ini daripada kedudukannya secara total, maka diubahlah keadaan kemarau ini kepada keadaan yang baik, yang perubahan secara total. Begitu juga diajar bahawasanya apabila seseorang itu berdoa untuk menolak keburukan dan bala, maka diterbalikkan kedudukan tangannya. Diterbalikkan kedudukan tangannya itu dengan harapan semoga bala ataupun wabak ataupun keadaan yang ada sekarang ini diterbalikkan, diubah. Inilah yang disebut sebagai tafaul. Maka perkataan yang disebutkan tadi ini
bala itu akan diwakilkan dengan apa yang kita cakap. Maksudnya bila satu orang tu dia cakap, selalu bercakap dengan negatif, maka sebenarnya perkataan-perkataan negatif dia itu akan mengundang bala. Kalau dia selalu sebut, kehidupan saya ni susahlah, kehidupan saya ni sempitlah, kehidupan saya ni tak gunalah, maka sebenarnya dengan perkataan negatif yang diucapkan di atas lidah dia, dia menjemput negatif itu ataupun bala itu datang dalam kehidupan dia. Oleh kerana itu orang tua-tua kita berpesan supaya cakap yang baik-baik sahaja. Walau bagaimana nakal pun anak kita, kita lafazkan dengan lafaz anak bertuah, anak yang baik, dan seumpamanya, dengan harapan moga-moga kalimah yang diulang-ulang ini, walaupun sekarang ini belum lagi menjadi realiti, yang bakal diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tua-tua berkata, kerana lidah badan binasa, kerana lidah badan binasa, maka lazimkanlah lidah kita untuk bercakap yang positif. Walau sesempit mana pun kehidupan kita, bila ditanya tentang bagaimana keadaan kamu sekarang, maka kita jawab Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, syukur pada Allah. Disebut, diulang, maka insya-Allah perkataan yang positif itu sebenarnya akan menjemput kebaikan untuk datang dalam kehidupan kita. InsyaAllah, insyaAllah. So, itu kata perkataan tu doa, Ustaz, ya? MasyaAllah. Dan kita akan mulakan pengajian Matan Zubaid kita kali ini untuk Himpunan Perbahasan Perihal Haji dan juga Umrah baik yang ke-517. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu lagi perkara yang wajib yang belum kita sebut secara terperinci, kita sudah menyebutnya secara sepintas lalu, iaitu masalah tawaf wada'. Masalah tawaf wada'. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, tawaf wada' ini dia bukanlah amalan khas bagi haji dan umrah. Apa maksud dia bukan amalan khas bagi haji dan umrah? Maksudnya adalah tidak semestinya mereka yang wajib mengerjakan tawaf wada' ini adalah mereka yang mengerjakan haji ataupun mengerjakan umrah. Tidak semestinya. Bahkan tidak semestinya orang yang mengerjakan haji dan umrah maka dia mesti melaksanakan tawaf wada'. Maka oleh kerana itu pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, tawaf wada' ini bukanlah amalan khas nusuk. Bukanlah amalan khas nusuk. Nusuk ini merujuk kepada haji dan umrah. Tawaf wada' diwajibkan kepada siapa? Kepada sesiapa sahaja. Kepada sesiapa sahaja. Pertama, yang mahu meninggalkan Mekah, yang mahu meninggalkan Mekah, pergi ke destinasi yang jaraknya daripada Mekah 2 marhalah ataupun 90 km. Yang jaraknya daripada Mekah 90 marhalah. Daripada sempadan Mekah sampai ke tempat itu 90 km ke atas. Sekiranya kita ingin pergi ke sana, sama ada tempat yang kita pergi itu adalah memang rumah kita, seperti mana orang yang tinggal di sekitar, ataupun bukan, dia adalah orang luar, seperti jemaah haji Malaysia, jemaah haji Indonesia. Asalkan destinasi itu berjarak 90 km, maka sebelum meninggalkannya diwajibkan berdasarkan pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i untuk melaksanakan tawaf wada'. Yang pertama. Yang kedua, ataupun mereka yang meninggalkan Mekah itu ingin pulang ke watan. Watan tu maksudnya tempat tinggal mereka, rumah mereka. Yang pertama tadi, pergi ke satu jarak yang jauhnya 90 km. Ataupun
ingin pulang ke watan mereka, walaupun yang watan ni, walaupun watan itu ataupun tempat tinggal dia kurang daripada 2 marhalah ataupun 90 km. Contohnya, dia tinggal di satu kawasan yang luar daripada Mekah, 50 km je. Ataupun 60 km sahaja. Seperti orang yang tinggal di Jeddah, yang jaraknya tidak sampai 90 km. Tetapi Jeddah itu adalah watan dia, tempat tinggal dia. Maka meninggalkan Mekah, pulang ke tanah air, diwajibkan melaksanakan yang dipanggil sebagai tawaf wada'. Maka itu adalah kaedah dia yang kita mudah nak hafal. Siapakah yang wajib melaksanakan tawaf wada'? Bila disebut wajib, maknanya apa? Maknanya kalau meninggalkannya, pertama berdosa. Yang kedua, perlu membayar dam. Pertama berdosa, yang kedua perlu membayar dam. Berdosa itu kalau dia tahu. Kalau dia tahu yang perlu ataupun wajib tawaf wada' dulu sebelum pergi ke sana, tetapi dia tidak melakukannya, maka kalau setelah itu ataupun dalam program ini barulah dia tahu rupa-rupanya perlu tawaf wada', maka dia masih lagi perlu untuk membayar dam tersebut. Sama ada ketika kelak dia kembali ke sana mengerjakan umrah, maka dia tumbangkan seekor kambing, ataupun dia boleh titipkan, pesankan, wakilkan kepada sesiapa sahaja, mungkin daripada kalangan travel ataupun daripada kalangan kenalan dia yang mengerjakan umrah, untuk menjadi wakil bagi pihak dia melunaskan pembayaran dam. Kerana dulu dia pernah misalnya pergi ke suatu tempat yang jauhnya 90 km daripada sepadan Mekah, dalam masa yang sama dia tidak melakukan tawaf wada'. Dan untuk tawaf wada' ini, dia ada sepotong hadis yang hadis inilah yang menjadi sandaran dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, riwayat sahih al-Imam Bukhari, umiran nasu an yakuna akhir ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa 'anil mar'ati al-haidhi. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang ramai diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Nabi. Diperintahkan apa? Diperintahkan bahawasanya masa mereka yang paling akhir ketika berada di Mekah adalah di Baitullah. Maksudnya apa? Maksudnya perkara yang terakhir yang mereka lakukan sebelum meninggalkan Mekah adalah di Baitullah, iaitu melakukan tawaf. Bila di dalam hadis ini disebut sebagai diperintahkan, yang memberi maksud Nabi yang memerintahkan, dan perintah itu ditanggung atas makna perintah yang wajib, maka wajiblah mengerjakan tawaf wada', kecuali siapa? Kecuali pertama perempuan yang haid, yang kedua perempuan yang nifas, yang ketiga orang-orang yang mempunyai uzur yang tidak boleh melaksanakan tawaf wada' tersebut, seperti dihalang ke misalnya, maka mereka ini digugurkan daripada wajib melakukan tawaf wada'. Misalnya kita nak gerak dah pergi ke Madinah, ataupun kita nak bergerak balik dah, itu tarikhnya. Sedangkan ada di kalangan jemaah wanita yang uzur, adakah mereka perlu tunda penerbangan ataupun pergerakan ke Madinah? Tidak perlu menunda, kerana dikecualikan sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, selepas tawaf wada', hendaklah menjadikan tawaf wada' itu perkara yang terakhir. Kalaulah selepas tawaf wada' kita ada melakukan perkara-perkara yang lain, maka ia boleh menyebabkan tawaf wada' yang kita buat itu terbatal, tidak dikira. Sebab tawaf wada' ini perlu dijadikan yang terakhir. Kalaulah selepasnya ada kita buat perkara-perkara yang lain, maka ia tidaklah dikira sebagai yang terakhir. Tetapi
Jangan salah faham pula, sebab ada sebahagian jemaah yang memahami sehinggakan untuk mengerjakan sembahyang 2 rakaat tawaf pun tidak dibenarkan. Itu tidak tepat. Dibenarkan. Disebut secara jelas oleh para ulama kita, bersandarkan daripada hadis Nabi SAW, iaitu selepas tawaf wada' kita masih lagi boleh untuk mengerjakan sembahyang 2 rakaat, kita masih boleh pergi ke multazam berdoa, kita masih lagi boleh minum daripada air zam-zam. Dan kalaulah sebelum kita nak keluar tiba-tiba iqamat untuk solat fardu, maka kita boleh berhenti dan mengerjakan solat bersama dengan jemaah. Dan setelah itu barulah kita pulang meninggalkan Masjidil Haram, pergi ke mana? Ke hotel kita kalau sekarang ini. Dan dibenarkan juga penangguhan keluar daripada Mekah itu disebabkan kesibukan dengan perkara-perkara yang ada kaitan dengan keperluan-keperluan perjalanan. Contohnya, dalam kitab menyebut dibenarkan untuk dia membeli makanan-makanan yang dia nak makan masa musafir. Dan dia dibenarkan untuk ikat barang. Jadi barang nak kena ikat dulu, nak kena punggah dulu, nak kena turunkan daripada hotel, nak kena masukkan dalam bas. Itu kan akan menyebabkan pertangguhan. Sepatutnya lepas tawaf wada' ni tinggalkan Mekah terus. Tetapi kalau ia dijarakkan ataupun ia tertangguh disebabkan yang disebut sebagai asbabus safar, seperti syira'uz zat, seperti syaddu ar-rahli, seperti mengikat barang, seperti memberi keperluan safar, maka ia masih lagi tidak menjejaskan yang disebut sebagai tawaf wada' itu adalah tawaf yang terakhir sebelum kita meninggalkan kota Mekah. Ayat itu berkaitan dengan tawaf wada'. Masya Allah. Itu kira sebagai sambungan jugalah pengajian kita untuk bait yang ke-516, dan kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini untuk sambungan bait yang seterusnya, bait yang ke-517. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian Tahsinul Ibadah. Menerusi pengajian kita pada hari ini, kita bersama Ustaz Ahmad Lutfi Muharram dan juga Ustaz Ahmad Lutfi Muharram Junior. Ada anak Ustaz dekat dalam. Bagi anda yang menyaksikan di FB IKIM, anda dapat melihat sebenarnya anak Ustaz. Masya Allah, hebat-hebat, Masya Allah. Kita sambung Ustaz pengajian kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai kita membicarakan rukun haji, kemudian wajib haji, sekarang ini tibalah masanya disebut pula sunat-sunat haji dan cara-cara mengerjakan ihram haji. Kata pengarang, wa sunna bad'ul haji thumma ya'tamir wal yatajarrad muhrimun wa yattazir. Terjemahannya, disunatkan mengerjakan haji dahulu, kemudian barulah melaksanakan umrah. Hendaklah seseorang lelaki menanggalkan pakaian berjahit dan memakai kain izar. Dan disunatkan memulakan haji kemudian umrah. Ini yang disebut sebagai haji ifrad. Kita sebut dulu. Ada lima sebenarnya kalau hendak diperincikan. Tetapi kalau diringkaskan, ada 3 kaifiat melaksanakan haji. Yang pertama, ia disebut sebagai ifrad. Yang kedua disebut sebagai tamattu', dan yang ketiga disebut sebagai qiran. Dan disunatkan memulakan haji kemudian umrah. Haji kemudian umrah. Ini disebut sebagai haji ifrad. Ingat, haji ifrad kita melaksanakan haji terlebih dahulu, setelah selesai amal haji baru kita buat umrah. Ini dipanggil apa? Ini dipanggil ataupun disebut sebagai haji ifrad. Haji ifrad. Mendahulukan haji sebelum daripada umrah. Dengan dilaksanakan haji, kemudian setelah itu kita melaksanakan umrah. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i, haji ifrad disebut sebagai haji yang paling afdal dengan hujah. Dengan hujah bahawasanya haji Rasulullah adalah dilaksanakan secara ifrad. Ini hujah mazhab kita. Berdasarkan jumlah yang ramai daripada kalangan sahabat. Maksudnya sahabat daripada mereka yang bersama dengan Nabi melaksanakan haji, kebanyakan mereka meriwayatkan bahawasanya Nabi melaksanakan haji dulu, selepas itu barulah umrah. Di kalangan seramai sahabat itu, ada di kalangan mereka iaitu Jabir radhiyallahu anhu. Jadi Jabir radhiyallahu anhu adalah seorang, yang pertama, sahabat yang lama. Yang kedua, beliau ini terkenal sebagai seorang sahabat yang dia ambil berat untuk perhati, mencatat, meneliti amal-amal haji dan perbuatan-perbuatan Nabi SAW daripada mula Nabi keluar Madinah sampai Nabi selesai tahallul. Beliau ini telah meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW telah melaksanakan haji ifrad. Maka itu antara sebabnya di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, haji ifrad adalah lebih afdal. Dan sebab yang kedua, haji ifrad ini adalah haji yang kalau kita laksanakan, kita tak perlu bayar dam. Kalau haji tamattu', kita perlu bayar dam. Kalau haji qiran, kita perlu bayar dam. Adapun haji tamattu' tidak perlu bayar dam. Maka ulama Syafi'i beralasan, sesebuah haji yang tidak perlu bayar dam sudah tentulah lebih utama dan afdal berbanding yang kita perlu bayar dam seperti haji tamattu' dan haji
haji qiran. Namun, ada namun pula. Namun, jemaah haji negara kita kebanyakannya melaksanakan haji tamattu. Boleh dikatakan 90% kot. Ataupun kurang sedikit daripada jemaah haji kita melaksanakan haji tamattu. Sebabnya jemaah haji ini dia datang awal. Khususnya trip yang paling awal, insya-Allah tahun ini adalah haji dibuka. Dibuka untuk negara-negara luar melaksanakan haji. Semoga kita juga termasuk yang melaksanakan haji pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Cuma jemaah haji kita secara umumnya melaksanakan haji tamattu kerana mereka yang akan tiba awal, dan sekiranya mereka melaksanakan haji ifrad terpaksa berada dalam keadaan ihram mungkin dalam masa sebulan, mungkin dalam masa 40 hari, maknanya lama. Tapi lama itulah yang menyebabkan dia punya pahala banyak dan menjadi afdal. Tetapi puratanya berdasarkan pengalaman saya pun melaksanakan haji tamattu, iaitu jemaah melaksanakan haji tamattu sebab mungkin khawatir kalau lama sangat berada dalam keadaan ihram, banyak telanggar itu telanggar ini, maka dilaksanakanlah haji tamattu, iaitu selesaikan dulu umrah. Bila tiba kelak nanti bulan haji ataupun musim haji dekat dengan wukuf di Arafah, maka barulah berihram untuk melaksanakan haji. Selesai. Yang pertama. Yang kedua, kata pengarang, wal yatajarrad muhrimun wa yattazir. Wal yatajarrad muhrimun wa yattazir ini didatangkan dalam sirah amar, iaitu kata pengarang, dan hendaklah menanggalkan pakaian oleh orang yang berihram, menanggalkan pakaian. Jadi yang dimaksudkan dengan menanggalkan pakaian itu, maksudnya menanggalkan dari tubuhnya pakaian yang berjahit, menanggalkan daripada tubuhnya pakaian yang berjahit. Bila disebut muhrimun ini adalah muzakkar, bukan muannas. Maksudnya hendaklah yang berihram daripada lelaki itu menanggalkan daripada tubuhnya pakaian yang berjahit. Bukan sahaja pakaian yang berjahit, juga hendaklah menanggalkan daripada kaki dia kasut yang boleh menutup tumit dan juga jari jemari dia. Dan untuk lelaki juga perlu menanggalkan daripada memakai sesuatu yang menutup kepalanya. Maka hukum menanggalkan itu adalah wajib. Bahkan walaupun ada khilaf, tapi muktamad dia apa? Sebelum kita ihram itu, kita sudah sedia pakai ihram. Bukan maknanya kita baru kita niat nawaitul hajja wa ahramtu billah. Lepas niat baru sibuk nak tanggalkan baju. Sebelum itu sudah bersedia dalam keadaan memakai pakaian ihram, kemudian berniat. Ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab itu jemaah haji kita yang akan jemaah haji ataupun umrah yang akan berihram di qarnul manazil, di atas kapal terbang, bersiap sedia memakai ihram sejak daripada airport lagi. Maksudnya sejak daripada KLIA sudah menanggalkan pakaian berjahit dan memakai ihram. Mungkinlah dia masih pakai t-shirt lagi. Nanti nak dekat dengan kawasan yang disebut sebagai qaul manzil, barulah akan tanggalkan t-shirt dan memakai rida ihram di bahagian atasnya. Wal yatajarrad muhrimun wa yattazir, dan hendaklah menanggalkan pakaian berjahit dari tubuhnya oleh muhrim lelaki, dan wa yattazir ni maksudnya memakai kain. Memakai izar.
Kalau ridak yang tutup bahagian atas, kalau izar yang tutup bahagian bawah. Maksudnya memakai izar, memakai kain yang menutup bahagian bawahnya, dan sudah tentulah kain itu disyaratkan untuk ia tidak berjahit. Seterusnya, wa yartadil bayadha summa talbiyah wa an yatufa qadibun wal ad'iyah. Terjemahannya, sunat memakai pakaian berwarna putih, bertalbiyah, bertawaf kudum, iaitu tawaf selamat datang, dan membanyakkan berdoa. Membanyakkan berdoa. Yang ini pula sunat. Yang akan kita syarahkan ini perkara sunat. Apa perkara sunat? Wa yartadil bayadha, disunatkan bagi mereka yang melaksanakan haji dan umrah berihram untuk memakai pakaian berwarna putih. Yang atasnya pun putih, yang bawahnya pun putih. Jemaah lelaki baik, jemaah perempuan baik. Kalaulah jemaah lelaki dia nak pakai selain warna putih, boleh. Perempuan nak pakai selain warna putih, boleh. Tetapi disunatkan memakai putih, kerana putih itu adalah lambang kepada kebersihan dan kesucian. Moga-moga dengan warna putih di atas tubuh kita, Allah bersihkan diri kita dari dosa, dan Allah Ta'ala putihkan hati kita. Dan alasan ataupun hujah mengapakah kita kata disunatkan memakai berwarna putih, kerana mudah aja. Kerana Nabi SAW ketika melaksanakan haji baginda memakainya dengan berwarna putih. Jadi setelah itu pastikan tidak memakai sarung tangan. Sarung tangan ini lelaki pun tak boleh, perempuan pun tak boleh. Dua-dua tak boleh. Jadi dalam bab pakaian ni, perempuan paling ringan. Sebab perempuan yang pertama tidak boleh tutup muka, dan yang kedua tidak boleh memakai sarung tangan. Selain daripada itu, tidak ada masalah bagi perempuan. Masalah pakaian berjahit tidak ada masalah. Masalah menutup kepala lebih-lebih lagi tidak ada masalah. Yang mereka dalam bab pakaian ini ingat dua sahaja, iaitu tidak boleh menutup muka dan tidak boleh memakai sarung tangan. Kata pengarang, wa yartadil bayadha summat talbiyah. Summat talbiyah. Jadi maksudnya sebenarnya dia tak sebut di sini sebelum lagi daripada semua itu adalah mandi. Sebelum lagi daripada semua itu adalah mandi. Mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram. Kemudian sebelum daripada mandi itu membersihkan bulu-bulu yang seharusnya atau disunatkan untuk dibersihkan. Kemudian disunatkan untuk memakai wangian. Yang disunatkan itu adalah memakai wangian di tubuh. Adapun memakaikan wangian di pakaian ihram, hukumnya harus, tetapi khilaful aula. Maksudnya lebih elok untuk tidak dipakai. Sebahagian ulama mengatakan makruh dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka wangian yang kita pakai adalah di tubuh, disunatkan. Untuk perempuan, kalau dalam kitab dikata disunatkan perempuan ni pakai inai. Pakai inai, bukan inai hujung ni. Ini inai bagi cantik. Inai ni maksudnya dia kena lomor tangan dia, daripada jari ni sampai pergelangan, dia merahkan. Dia merahkan. Sebab kawasan itu kan tak boleh ditutup. Maka ditutup dengan warna inai. Jadi kelabu sikit tangan dia. Dia kelabu tangan dia. Maka memakai inai di situ. Kemudian setelah itu memakai wangian. Sayyidatina Aisyah mengatakan, aku
Aku telah memakaikan minyak wangi untuk Nabi dengan kedua tanganku ini ketika Nabi mahu mengerjakan ihram dan ketika Nabi selesai tahallul. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, seolah-olahnya masih lagi terbayang-bayang kilauan wangian yang ada di belahan tengah rambut Rasulullah. Maksudnya Nabi memakai wangian begini, dan wangian itu dileritkan di atas apa? Di atas rambut yang memakaikannya Sayyidatina Aisyah. Jadi bila wangian itu disapu atas ni, maka dia akan ada macam berkilau. Dia akan ada berkilau. Berkilau kesan daripada minyak tadi. Maka kata Sayyidatina Aisyah, seakannya masih terbayang-bayang di pandangan mataku kilauan minyak wangi yang ada di belahan rambut Rasulullah SAW. Justru itu dalam mazhab Imam Syafi'i disunatkan memakai wangian. Kenapa disunatkan? Sebab selepas ini orang yang berada dalam keadaan ihram tidak lagi dibenarkan memakai wangian. Maka dia pakai dulu awal. Tetapi tidak digalakkan untuk memakainya pada pakaian kerana adalah sebabnya yang kita akan terangkan. Setelah mandi pakai. Kemudian setelah itu apa? Sembahyang. Setelah itu sembahyang. Sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat ihram, kita ingat kan kalau kita ingin melaksanakan umrah di Masjid Aisyah, ada jemaah yang siap mandi di hotel. Ada jemaah yang akan pergi ke sana, mandi di sana. Kemudian kita masuk masjid. Kita melaksanakan sembahyang 2 rakaat sunat ihram. Sembahyang sunat ihram ini, dia boleh terlaksana hatta dengan sembahyang fardu pun. Contohlah, kita datang, kita masuk masjid, orang sedang sembahyang asar. Ataupun orang sedang sembahyang zuhur. Jadi sembahyang zuhur itu sudah boleh dikira sebagai sembahyang sebelum ihram. Sudah boleh dikira. Sebab maksud daripada sembahyang ihram ini maksudnya sebelum kita ihram kita sembahyang. Sama ada sembahyang itu sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Hatta kalau sembahyang itu bukanlah sembahyang sunat ihram. Kita masuk masjid, kita sembahyang duha. Jadi sembahyang duha, kemudian kita ihram. Maka sembahyang duha itu boleh dikira sebagai sembahyang sunat ihram, tetapi di sisi Ibnu Hajar, untuk dia ingin mendapat pahala khas sembahyang sunat ihram, dia perlu sekalikan niat, iaitu niat sembahyang duha dalam masa yang sama niat sembahyang sunat ihram. Setelah sembahyang, maka dalam mazhab Imam Syafi'i, kita disunatkan berihram itu setelah kenderaan kita bergerak. Kalau dalam mazhab Hanafi, selesai bagi salam, kita bertalbiyah di tempat duduk. Kita berniat di situ. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i, ihram itu dibuat, kita tunggu dulu naik bas. Kemudian bila bas mula je bergerak, maka mulalah kita niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah, nawaitul umrata. Kalau kita naik bas, kalau kita naik unta, kalau kita naik motor, kalau kita jalan kaki, kita mula bergerak meninggalkan tempat tadi dan menuju ke Mekah, maka kita mulalah berniat. Dan bila kita berniat, kita bermulalah dengan talbiyah. Jadi disunatkan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah, kita sebutkan dalam hati dan kita sebutkan atas lidah. Kemudian kita lafazkan labbaik Allahumma bil hajji. Kita labbaik Allahumma bil umrah, kita sebutkan dengan suara yang kuat. Kemudian kita setelah itu kita talbiyah seperti biasa. Masa mula-mula kita talbiyah, kita sebutkan kita labbaik Allahumma bil haji ataupun labbaik Allahumma bil umrah. Sekali je sebut. Kemudian kita teruskan talbiyah kita dan menjadikan talbiyah itu sebagai zikir yang lazim semasa kita berada dalam keadaan ihram sebelum kita mengerjakan tawaf. Itu kata mengarang summat talbiyah wa yatufa qadimun, dan orang yang datang melaksanakan haji
dia masuk saja Kaabah, dia disunatkan tawaf qudum. Tawaf qudum. Jadi tawaf qudum ini hanya ada untuk orang yang buat haji. Orang buat umrah tak ada tawaf qudum. Orang buat umrah dia sampai saja tawaf yang dia buat itu tawaf rukun. Tapi orang yang datang buat haji, kalau dia datang sebelum daripada wukuf di Arafah, sebelum wukuf maka kalau dia masuk Mekah sebelum wukuf, maka disunatkan dia masuk, dia terus tawaf, dia tawaf sunat. Dia panggil tawaf qudum, tawaf selamat datang. Dan wal ad'iyah, dan memperbanyakkan doa. Jadi doa-doa tu kena hafal lah. Kalau kita tak hafal, ada buku-buku yang menyediakannya.